dulu dan share korang pukul berapa dah? Pukul 10.30. Okey, lewat sikit. Hai. Thank you Ain. Tap skrin salam 23. Ya ke? Kita 23 ke? Dia tak boleh lompat lah awak. Sebenarnya. Okey. Berkenaan dengan 11 influence influencer Muslim in the world. Nombor 11. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia menjadi ketua pembangkang, berapa K dah like? So okay, thank you so much yang tap like, terima kasih banyak. Dia di tangga 22 tak silap, 20 ke 22. Thank you Ahmad Sofian. Setahun, tak sampai setahun dia jadi Perdana Menteri, dia dah menjadi tangga yang ke-20, tangga yang ke-11, sorry. Daripada 22, rasanya 22, betul kan saya salah? 20, okey, di tangga yang ke-20. Sebelum setahun jadi Perdana Menteri, dah di tangga yang ke-11. Saya rasa kalau habis penggal bagi 3 tahun lagi insya-Allah, ataupun mungkinlah 2 tahun lagi, tak mustahil boleh jadi tangga ke-5 ke kan, insya-Allah lah. Dan walaupun tak pandang berita-berita seperti ini, tak Islamik bagi dia, ataupun tak cukup Islamik, dia kena tangga di Malaysia ni baru cukup Islamik. Tangga dunia ni tak cukup Islamik bagi dia. Thank you Tony. Dan biasalah walaupun mana nak mengaku kalah, kan, walaupun tak layak mereka ni nak menang. Apapun kita rakyat Malaysia, kita ni ada Perdana Menteri yang di tangga yang ke-11, Muslim, yang tokoh Muslim paling berpengaruh di tangga yang ke-11 adalah Perdana Menteri kita. Kedudukan beliau ni akan memberi kesan positif dalam usaha menarik pelabur ke Malaysia, dan saya yakin Datuk Seri Anwar adalah sekarang ni boleh dikatakan pemimpin yang tepat lah untuk membawa kemajuan kepada negara kita, insya-Allah. Dan dengar cerita ada orang nak baca khutbah besok. Saya nak minta tolong supaya siapa-siapa yang nak pergi Sungai Petani tu tolong record khutbah tu, boleh tak? Dah terdesak sangat dia orang ni. Okey, pertama sekali, yang sekali lagi di Parlimen katakan ada MP daripada Perikatan Nasional memohon supaya pertimbang sekali lagi pengeluaran KWSP. Okey, ini adalah satu perkara terdesak juga oleh mereka. Dah terdesak sangat dah Perikatan Nasional ni. Thank you Jilan, thank you for the gift. Dan KWSP dah tak jadi isu pun. Rakyat dah senyap pun, tapi dia masih lagi nak sebut. Tak pasal-pasal dia sebut sebab dia dah tak ada point dan tak ada isu dah dia nak buat. Soal beras, dia nak tenggelamkan soal beras. Sekarang ni dia nak pancing emosi rakyat dengan KWSP balik. Terdesak dah, tak ada isu sangat dia nak main. Inilah yang dikeluarkan oleh pemimpin Perikatan Nasional bila dia dah tak ada isu. Jadi terpaksa pakai idea basi. Malang bagi negara kita, kita ada pembangkang yang tak berwibawa. Dia tak ada idea baru. Dia recycle idea lama. Dan berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekali ini yang ke-11 tersenarai dalam majalah 500 Muslim berpengaruh dunia. Sebelum ini ranking yang ke-20, tak silap ramai yang kata ke-20. Dan dulu dia duduki tangga yang ke-20, dan hari ini tersenarai yang terbaru, tersenarai ke tangga ke-11, edisi terbaru The Muslim 500 ni, menerusi kategori penghargaan terhormat yang meletakkan beliau di belakang Presiden Indonesia, iaitu Jokowi, yang menduduki di tempat yang ke-9 dalam senarai tersebut. Individu dipilih berdasarkan pelbagai bidang lah, termasuk budaya, pemikiran, kewangan, politik, serta melakukan perubahan yang memberi impak kepada dunia Islam tu sendiri atau penganut dia.
Sementara tu cendekiawan Islam iaitu Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dia turut berjaya menduduki tempat yang ke-25. Dan beliau juga antara ahli falsafah yang disenaraikan antara ilmuwan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Thank you Abang siapa ni? Abang Muktamad. Tak, saya tak ceria sebelum ni sebab saya keletihan. Hari tu saya travel banyak lah. Saya pergi KL, saya pergi Kuantan, saya pergi ni. Banyak urusan kan. Hari ni pergi Kuala Terengganu, esok pergi Kuantan, esok banyak urusan. Korang nampak je saya petang ada kat sini. Tapi sebenarnya saya travel a lot tau. Jadi dah 2 hari saya tak travel. Saya segar sikit kan. Nampak lain ceria, nampak. Okay, jadi kepada walaupun sekalian, jangan jealous sangat lah. Kan, jangan jealous sangat sebab nampak sangat korang jealous. Okey, esok kita akan sama-sama menantikan Belanjawan 2024. Buat pertama kalinya akan dibentangkan di Parlimen. Dan kita nak lihatlah bagaimana pelaksanaannya kali ini, apa mekanismenya. Waalaikumsalam Mama Kejebat. Dan tak ada salahnya kalau kita belajar sesuatu yang positif dari jiran kita iaitu Indonesia kan. Indonesia sebenarnya telah buktikan bantuan sosial boleh ditingkatkan melalui penarikan subsidi minyak. Dari situ kita boleh belajar daripada jiran kita apa salahnya, dan Indonesia berjaya buktikan subsidi secara amnya terkait rapat dengan dasar ekonomi fiskal yang juga bermaksud pengurangan subsidi. Thank you BBB boy, thank you so much. Bermaksud pengurangan subsidi membolehkan negara mengurangkan defisit dan mencapai sasaran perimbuhannya lah. Hadi nombor berapa? Okey, 501. Okey lah tu adalah nombor juga. Jadi langkah penjimatan subsidi itu sendiri secara tak langsung akan membantu pembangunan sesebuah negara dan sekaligus menambah peluang pekerjaan untuk membantu lebih ramai lagi bantuan kepada rakyat, bantuan sosial kepada rakyat, khususnya golongan yang tak berkemampuan. Kalau kita tengokkan dekat negara jiran, Indonesia dah berjaya membuktikan bantuan sosial kepada rakyat ditingkatkan melalui penarikan subsidi itu. Menaikkan subsidi minyak, tapi kita ni nak buat bersasar lah, betul tak? Dan laporan Reuters pada 29 Ogos 2022, Indonesia telah menarik semula subsidi minyak dan menyalurkan penjimatan subsidi kepada rakyatnya melalui bantuan sosial yang berjumlah rupiah 24.17 triliun bersamaan dengan 7.5 bilion duit kita. Dan ia meliputi bantuan tunai yang menyasarkan 20.65 juta isi rumah, bantuan subsidi upah dengan sasaran 16 juta pekerja bagi perlindungan sosial 2% dana transfer umum. Dan selain itu, Indonesia juga berjaya menurunkan peratusan penduduk miskin sebanyak 9.36% dalam tempoh setahun saja. Kan? Jadi ini perkara yang membuatkan penjimatan subsidi ni maknanya telah berupaya melonjakkan pendapatan negara dan memberi kelebihan dalam meningkatkan bantuan sosial kepada rakyat. Jadi sekarang ni golongan yang menjadi sasaran, yang menjadi keutamaan di negara kita juga adalah rakyat. Jadi oleh itu sama-sama kita saksikan esok pembentangan Belanjawan 2024 Jumaat 13 Oktober 4 petang saya tak silap 4 petang, insya-Allah lah. Kita sama-sama nantikan. Saya pun tak sabar nak tahu apa lagi berita baik yang boleh kita dengar lah daripada situ. Dan saya sikitlah berkenaan dengan apa ni, lupa dah, tiba-tiba ada orang berita saya lupa dah. Berkenaan dengan TikTok Shop ni. Okey, kenapa sebab saya dah ada cerita juga supaya dijadikan macam Indonesia berkenaan dengan TikTok Shop. Jadi should I do this? Nanti kan TikTok marah pula. Okey, kau tahu tak, make sense sebenarnya bila banyak benda yang tak boleh buat ataupun nego dekat. Sekejap Sorry saya marah dah budak tu. Okey.
Jadi kenapa Indonesia ni dia ban TikTok Shop di Indonesia? Sebenarnya kalau kita tengok, kita tahu ramai peniaga yang dekat luar ni dia terpaksa bayar sewa kedai, dia terpaksa buat iklan, FBX, dia terpaksa bayar pekerja, utility, dia terpaksa bayar kos macam-macam lah kan. Jadi dia paksa bayar tax juga. Kita agree bila ada penetapan harga yang kompetitif untuk pasaran luar ni. Tetapi kadang-kadang bila di online, lebih-lebih di TikTok Shop tu, dia akan menyebabkan harga tu kadang-kadang terlebih murah daripada pasaran lah, kan. Jadi kadang-kadang ada juga barang daripada China yang direct masuk kepada end user. Kan ada orang dia pergi borong daripada China, dia bayar tax dan dia baru kepada penjual dan end user kan. Tapi tak, dengan TikTok Shop ni dia terus kepada end user. Kan, aku tengok pandang kiri kanan dulu nak cakap ni, takut tersalah atau terlebih cakap. So dia tak seteruk kalau kita beli barang China ni di kedai fizikal di Malaysia. Mereka ni still kena cukai, bayar cukai di Malaysia dan gajikan pekerja Malaysia dan menyewa property di Malaysia. Duit kita ni sekitar dalam negara saja, but this is not what we are seeing, you know. Sebab bila market telah dibunuh, peluang pekerjaan tak ada. Sebab bayangkan orang yang menjual darah salian ni, contoh TikTok Shop tu sendiri, dia tak perlukan pekerja pun. Dia sendiri macam saya, kalau saya nak jual, kalau saya nak jual satu cawan ni, I don't need a user. I don't need a user pula. I don't need a employee pun. Employee saya tak perlu pun. Jadi ramai yang menganggur, cukai negara terjejas. Kemungkinan sekarang pun kita dah nampak kan, pasaran tekstil kita tak mampu nak cope dengan yang datang daripada sana, dan ianya tak masuk akal. Jadi banyak yang dekat luar ni, kedai-kedai kat luar ni mereka ni selling at loss, kan. Jadi kalau tak faham lagi kenapa Indonesia pilih untuk TikTok Shop, dan ini juga sebab yang banyak kedai-kedai yang rasa, yelah, kadang-kadang orang lebih suka tengok daripada scroll tengok live TikTok tu kan, sambil-sambil promote kan. Lebih suka yang macam tu daripada terpaksa pergi kedai cari barang, buat penat kan, masa lagi, kena drive, kena travel dan sebagainya. Jadi business dealing in Islam also all about brotherhood, or some of us are sisterhood lah, kan. Every single transaction is a question about moral and ethics. So itu terpulang lah. Tapi I also suka shopping dekat online sebenarnya, lebih praktikal. Itu saja. Bila mereka dah officially tutup TikTok Shop dekat sana tu, dan tak mustahil, saya tak kata Malaysia kena buat benda yang sama. Tapi ada yang nak, apa pandangan dan sebagainya kan. Sebab sale dekat online ni memang banyak. Kenapa nak kena tutup? Ya, tapi kalau satu country tak boleh lah weh, ada je yang nak mengganggu kan. Jadi macam mana orang yang dekat luar nak bayar sewa, macam tu lah secara ringkasnya. Kalau pembeli beli dekat online, sebab tu banyak kedai bungkus, dia selalu offer voucher yang murah-murah. Kadang tu bila live, customer akan tanya, kalau walk in butik sama tak dengan TikTok, sama tak dengan buat live kan. Kadang-kadang offer ni, siapa yang bagi gift, thank you Bert. Jadi orang ni dia selalu suka kepada benda yang lebih murah, walaupun RM1 ke RM2 tak kira lah. Dia selalu suka pada yang ada voucher. Kadang-kadang dekat online ni ada voucher. Lebih-lebih lagi sale 10 hari bulan 10, 11 hari bulan 11, macam nak tebuk atap tu kan. Jadi of course lah, orang yang ada kedai ni, dia sebenarnya lebih bagus untuk dia ni present dia punya perniagaan sebenarnya. Tapi yelah, ekonomi Malaysia ni sendiri merangkumi banyak benda. Bayangkan kalau beras, gula, jajan, barang dapur orang jual kat TikTok. Macam mana dengan peniaga runcit contoh kan.
Takkan mereka nak live juga. Takkan nak jual ikan berapa sekilo kan. Duduk dekat mana, saya post kejap lagi. Ninja van ke apa kan. So even dulu ada Shopee, taklah selaju TikTok. TikTok memang laju gila weh. Serial TikTok. Shopee masih boleh terkawal sebab voucher pun dia tak selaju macam TikTok ni. Jadi sebab itulah dikatakan Indonesia telah memilih untuk, ialah mereka tengok pun cukai barang Cina boleh terus kepada end user. Maknanya kita boleh sebab saya saya tak tahu barang tu daripada Cina sebab saya lupa nak baca description dia tulis barang ni ambil masa berapa lama untuk sampai dan sebagainya. Lepas tu aku tunggulah seminggu belum sampai, 2 minggu belum sampai, tak sampai dah. Sampai rupanya tapi daripada China. Maknanya dia terus ke negara kita tanpa perlu bayar cukai, dan itu adalah satu kerugian jugalah untuk negara. Sebab tu mereka memilih untuk tidak membenarkan TikTok Shop tu sendiri. Okey. Jadi kira-kira dalam 28% daripada transaksi perdagangan dengan China yang berjumlah berbilion-bilion ringgit yang dilakukan dalam ringgit sebagai langkah untuk mengurangkan kebergantungan pada US. Ini soal ringgit lah, soal ringgit. Jadi PMS kita hari ini memberitahu kebanyakan perdagangan global dilakukan dalam dolar Amerika Syarikat. Jadi Malaysia dah mulai aktif dan agresif menggunakan ringgit apabila berdagang ke beberapa negara lah yang didolarisasi. Kan senang. Bahasa Melayu pula didolarisasi. Bahasa Melayu tu de-dollarization. Untuk meningkatkan permintaan terhadap mata wang tempatan. Jadi selain China, negara juga berjaya menurunkan penggunaan ringgit dengan Indonesia dan Thailand dululah buat masa ni. Mungkin akan ke Vietnam, akan ke Kemboja, akan ke negara lain juga dalam masa yang akan datang. Jadi Bank Negara dah mengambil beberapa langkah termasuk menetapkan ekspor dilakukan dalam ringgit, khususnya berkaitan perdagangan komoditi antarabangsa. Ini penting untuk mengukuhkan ekonomi tempatan sebagai cara untuk mengukuhkan ringgit. Korang rasa kalau Perikatan Nasional yang jadi kerajaan hari ni, diorang terfikir tak untuk buat macam ni? Diorang berani tak untuk buat macam ni? Kan, diorang berani buat loan, korek mana-mana dana, untuk tampung mana-mana yang ada, korek lagi yang lain, macam itulah lebih kurang. Jadi dia telah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berjumpa dengan Gubernur Negara, menyatakan ramalan positif bagi ringgit menjelang akhir tahun kita ni. Jadi ringgit kita tahu telah merosot berbanding dengan USD, bukan ringgit saja. Thai baht pun macam tu, rupiah pun macam tu, Singapore dollar pun macam tu. Jadi mata wang serantau lain pun terjejas juga. Yen Jepun pun terjejas, won Korea pun terjejas, renminbi China pun terjejas kan. Semua pun terjejas, bukan Malaysia saja, bukan ringgit Malaysia saja. Jadi walaupun ni dia tahu apa, dia tahu ratib aja, dia tak tahu macam mana pemimpin dia pula tak ada visi atau misi bagaimana nak menyelesaikan masalah. Dekat parlimen pun kita tengok dia pandai buat lawak je. Soalan-soalan pun macam tak masuk akal. Bukan dia nak cerita pasal yalah apa yang kerajaan nak buat. Okey, contohlah perdagangan dalam ringgit ni. Tanyalah dekat parlimen. Bagaimana perdagangan dalam ringgit, apa implikasi, macam mana nak dilaksanakan, mekanismenya macam mana. Okey, lepas tu tanya berkenaan dengan subsidi bersasar, mekanismenya macam mana, adakah orang mana-mana golongan, thank you Raika, mana-mana golongan yang akan tercicir dan sebagainya. Dia tak tanya benda tu. Dia tanya apa? Soalan dalam parlimen. Dia tanya apakah relevannya penggunaan perkataan harapan pada tema hari kebangsaan hari itu. Ni dah bulan berapa? Kan? Hari tu tak terfikir ke nak tanya. Tiba-tiba ni dah bulan 10 baru orang nak tanya. Tu yang aku pelik jugalah. Jadi pula tu ada seorang MP lagi daripada Perikatan Nasional suruh pertimbangkan sekali lagi pengeluaran KWSP. Dan diorang ni memang dah tak ada point lah, memang dah terdesak sangat. KWSP pun boleh jadi isu. Rakyat dah lupa, dah move on dah mengenai KWSP. Tapi kau saja nak ungkitkan balik, nak suruh benda tu jadi panas. Sebab dia tengok apa benda yang boleh mencetuskan kemarahan rakyat tu sendiri. Dan dia kata okey, kita main isu ni sekali lagi. Sebab isu ni pernah jadi hangat kan.
Jadi itulah. Jadi esok kita sama-sama tunggu pembentangan bajet 2024 dan beberapa media kebakan ni dah bincanglah berkenaan dengan subsidi pukar tu sendiri. Okey, kalau ada yang nak naik silalah, janganlah bagi saya bebel lama-lama. Letih dah saya lenguh. Letih lenguh semua ada. Silakan. Request cepat. Saya nak pergi buat air pula ni. Tak ada ke orang nak naik? Alah. Okey, lepas tu Mak Yadin Yassin dia ada keluarkan kenyataan di Parlimen pada 12 Oktober ni. Dia kata Putrajaya kena lihat tahap ke tengok aku punya lidah. Lihat tahap kemiskinan dari perspektif yang lebih luas. Bagaimana ukur kemiskinan guna akses air. Maknanya kalau akses air terhad di negeri-negeri Perikatan Nasional, maknanya kemiskinan dia sangat dahsyat lah kan. Ada tempat yang tak ada air. Oh, faham. Maknanya ukur kemiskinan guna akses air. Masa Mahyadin, maksud dia apa? Kalau tak dapat bekalan air, maknanya miskin lah kan? Boleh macam tu. Maknanya kalau dia boring air, adakah orang tu miskin? Sebab orang tu tak ada akses kepada air. Sebab dia sebuah negeri yang dia tak BPN dan akses airnya sangat terbatas. Mereka kata tak miskin pun, mereka kata kaya, mereka kata ada REE, ada MAS, ada ladang musangking. Bukan ke? Bukan ke dia orang tu kaya? Oh, korang duduk lepak kat bawah korang tak nak naik naik cepat. Suruh dia naik kan, dia duduk dekat situ saja je. Cepat. Beras 5 kilang telah diserbu. Ada orang tanya kat bawah, ada anak biawak tanya kat bawah, dia kata beras macam mana? Beras dah 5 kilang kena serbu kan? Hari kan?